Alright, jadi kita nak merancang eksperimen. Merancang eksperimen bagaimana kehadiran nutrien, kelembapan, cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi apa yang kita ada kat sini? Kita ada 3 petri dish. Piring petri dengan agar nutrien. Lepas tu kita ada satu petri dish, satu piring petri dengan agar yang kosong. Maksudnya apa beza kedua-duanya ni? Satu ni ada nutrien, makanan. Satu lagi ni tiada makanan. Dan kat sini kita gunakan air kolam sebab air kolam memang mengandungi bakteria. Sebab tu tak elok awak mandi kolam. Bukan kolam di hotel lah, ni kolam yang ada secara semula jadi itulah. And kita ada syringe, dengan ini almari dan juga selotip lah. Jadi kat sini kita nak lihat faktor nutrien dan juga faktor cahaya. Ni kita nak menjadikan dia gelap lah, sebab tu tak ada cupboard almari. Itu yang cerita tadi. Alright. Jadi hipotesis. Sini kita boleh ubah suai sikit. Jadi dalam hipotesis ni kita mesti relatekan, kita mesti letakkan pemboleh ubah, bergerak balas, manipulasi dan juga bergerak balas. Apa yang kita manipulasi tadi? Yang pertama kehadiran nutrien, kan? Yang 1, 3 tu ada nutrien, yang satu lagi tiada nutrien. Maka yang kita nak lihat iaitu bergerak balas, boleh buat bergerak balas adalah pertumbuhan mikroorganisma. Kita nak kaji sekarang pertumbuhan mikroorganisma. Jadi hipotesisnya kita kaitkan, hubungkan pemboleh ubah manipulasi dan juga bergerak balas. Jadi kehadiran nutrien akan meningkatkan ataupun menyebabkan pertumbuhan bakteria berjalan dengan baik. Itu antara hipotesis yang kita boleh buat lah. So kat sini dia dalam courseware ni dia letakkan terus dua keadaan tersebut, iaitu tengok ya. Kat situ dia nyatakan suitable nutrients, nutrien yang sesuai dengan keadaan gelap dan lembab akan meningkatkan pertumbuhan bakteria, jadi mikroorganisma. Jadi kita boleh ubah sedikit, kita boleh pecah kepada dua lah. Kalau kita kaji nutrien, kita pun cerita kehadiran nutrien akan meningkatkan pertumbuhan bakteria. Cukup, sebab hipotesis ni kita nak buktikan benda yang kita nak buktikan sama ada betul ke tak. Ada nutrien, pertumbuhan akan jadi baik. Hipotesis yang kedua kita cerita pasal keadaan cahaya, kan? Cahaya akan kehadiran cahaya, sebab satu kita letak di tempat cerah, satu lagi dalam almari tadi. Jadi kehadiran cahaya, bila kita cerita kehadiran cahaya, maksudnya satu ada cahaya, satu tiada cahaya. Kehadiran cahaya akan meningkatkan pertumbuhan bakteria. Kehadiran cahaya adalah MV. Pertumbuhan mikroorganisma adalah RV, responding variable. Jadi itu adalah pemboleh ubahnya, manipulasi, kelembapan. Maksudnya kita kaji juga kelembapan kat sini. Makanan ataupun nutrien dan juga cahaya, kehadiran cahaya lebih sesuai. Kehadiran nutrien, itu adalah yang paling baik lah. Bergerak balas, pertumbuhan mikroorganisma, dan apa yang perlu kita tetapkan? Faktor lain. Apa lagi dua faktor yang kita tak cerita kat sini? Kita tak cerita suhu dan juga pH, kan? Jadi kita perlu malarkan dia. Kalau awak tak malarkan, dia mengganggu eksperimen. Jadi ada precaution kat sini, iaitu langkah berhati-hati. Kita mesti sabun tangan sebelum dan selepas eksperimen. Kalau ada sebarang luka, kita perlu protect dia dengan hand plus. Dan juga perlu menggunakan glove, sarung tangan sebelum menjalankan eksperimen sebab menyebabkan bakteria.
ataupun mikroorganisma yang kita tak nampak. Okay, dan juga major eksperimen tu, major dalam makmal tu, kita perlu sterile lah, maksudnya kita perlu cuci dengan disinfectant lah. Okay, sama juga macam radas pun kita perlu sterilkan ya. Okay, bahan-bahan yang tak berkenaan, bahan-bahan sisa tu kita perlu lupuskan dengan kaedah yang betul lah. Kita tak boleh makan dalam makmal. Okay, jadi jom kita lihat bagaimana eksperimen ini dijalankan. Okay, jadi kita ada 4 piring Petri steril berlabel A, B, C dan D. Okey, so ada 3 tadi yang ada nutrien kan, iaitu A, B dan C. Manakala D tiada nutrien. Okey. Petri dish A acts as a control, kawalan. Masuk kawalan kat sini, kita akan lihat sebelah sini. Dia tak muncul lagi. Okey, B mengandungi agar kering. Okey, agar yang ada nutrien tapi dia kering. C mengandungi agar kosong, tak ada nutrien. Tetapi tadi kata D kan. Siapa Oh sorry, D yang mengandungi agar yang plain, tiada nutrien. Okay, jadi kenapa piring Petri ni kita tutup supaya tidak tercemar. Okay, jadi A, B dan D. A, B dan D kita letak dalam keadaan yang gelap. A, B, D gelap. C yang tak ada C tadi apa? C tadi ada agar juga kan, ada nutrien juga kan. Sekejap Okey, A, B, C kita ulang ada nutrien. Okey, D tak ada nutrien. Alright, jadi A, B dan D. Okey, 2 yang ada nutrien A dan B, dan 1 yang tak ada nutrien D kita letak dalam keadaan gelap. Manakala C yang ada nutrien, ada makanan tadi, kita letak bawah cahaya. Okay. So 2 in 1 lah eksperimen ini. Kita boleh asingkan juga lebih mudah. Okay, jadi sudah semestinya kita perlu letakkan air kolam tadi menggunakan tak jumpa perkataan ni, syringe jarum ni yang cucuk tu kan. Kita letakkan air kolam tadi ke dalam piring Petri A, B, C dan D lah, untuk meletakkan bakteria mikroorganisma dalam tu. Kita tak tahu apa ada dalam air kolam kat situ. Adakah virus, adakah bakteria, adakah protozoa, adakah alga. Kita hanya boleh lihat dengan mikroskop. Okey, seterusnya kita seal, kita balut sekeliling piring Petri itu dengan pita tape, cellophane tape, dan kita goncang untuk meratakan air kolam tadi keseluruhan agar. Dia tak nak setumpuk kat situ. Okay, goyang sampailah nampak sekata. Okey, kemudian langkah seterusnya kita perlu terbalikkan. Piring Petri tadi. Kenapa? Kita nak elakkan kondensasi. Sebab kalau kita letakkan macam tu agar kat bawah, air tu tadi akan terkondensasi ke atas. Jadi eksperimen akan terganggu lah. Jadi kita terbalikkan supaya air tu ada di bawah, jatuh ke bawah. Okey, tadi hanya C kan ada cahaya. Jadi kita letak di atas meja.
ABD kita letak dalam almari yang gelap. Ini dia A, B dan D. D tiada nutrien, A, B ada nutrien. Jadi dalam keadaan gelap ni, kita nak tengok macam mana pertumbuhan mikroorganisma tadi. Okey, jadi eksperimen ini dibiarkan selama 3-4 hari after 3 days. Kita tak boleh tengok petang tu terus Alright, jadi kita lihat keputusan dia. Alright, yang pertama tadi ada nutrien kan, dan juga dalam keadaan gelap. Kita nampak tompok-tompok putih ini. Inilah koloni mikroorganisma. Okey, so kelembapan ada kelembapan, ada air lah. Lepas tu darkness, gelap tadi kan, dalam cupboard gelap, dan juga ada makanan, nutrien. Dia nampak pertumbuhan mikroorganisma. Okay. Seterusnya yang B. B tadi agar tapi kering kan. Okey, kita tengok, kita tak nampak sangat kita tak nampak tompok-tompok putih tadi tiada tompok putih terhasil dalam Petri dish B, Petri B, kerana kering. Dia telah menghalang pertumbuhan bakteria. Bakteria nak lembab, kehadiran air. Jadi kat sini dia telah menghalang pertumbuhan bakteria ataupun pertumbuhan mikroorganisma lah, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam tu kan. Okey, seterusnya C. C tadi semua ada. Okey, cuma dalam keadaan yang terang, bawah cahaya matahari yang kita biar atas meja kan. Maksudnya ada cahaya lah. Okey, ada air, humidity, kelembapan, ada cahaya matahari, cahaya lah, bukan cahaya matahari. Kita tak letak bawah matahari pun, kita tak atas meja kan. Nutrien ada, cuma white spot tu ada tompok putih sedikit. Kenapa? Sebab mikroorganisma tak suka cahaya. Jadi dia membiar dengan sikit saja. Okey, seterusnya yang terakhir, yang D. D tadi tiada makanan. Okey, D tiada makanan. Kelembapan ada, dalam gelap juga kan. A, B, D gelap, C je cerah. Jadi tanpa nutrien. Kita lihat ada beberapa sahaja mikroorganisma yang wujud tompok-tompok putih ini. Jadi itu menandakan tanpa nutrien, mikroorganisma tidak membiak dengan baik. Jadi ini adalah kesimpulan dia. A, kelembapan. Okey, kita tengok yang lembab A, C, D. Yang kering B. Tapi yang ada makanan A, B, C. Okey, jadi kat sini memang agak mengelirukan sebab kita buat 2 in 1. 3 in 1, kelembapan, cahaya dan juga nutrien. Tapi kita boleh dapatkan idea dia lah. Kalau kita nak cerita pasal kelembapan, kita cerita pasal kelembapan saja. Dua ada air, satu lagi tiada air, kering. Jadi itu yang kita dah cerita tadi. Yang paling banyak white spot adalah tompok putih adalah A, kerana lembab, cahaya gelap. Bukan cahaya gelap, tiada kehadiran cahaya sebab gelap, dan juga ada makanan, nutrien. D jadi D yang tiada makanan. So tetap tumbuhan. Yang tiada langsung adalah yang kering. Yang kering tiada white spot kat situ. Okay, jadi kesimpulannya, dengan kehadiran nutrien, tempat yang gelap, dan juga dengan adanya kelembapan, pertumbuhan mikroorganisma adalah berlaku pertumbuhan mikroorganisma. Berbanding kalau tiada nutrien, cahaya yang cerah ataupun kelembapannya kering, tiada kelembapan, maka mikroorganisma tidak bertumbuh dengan baik. Itulah kesimpulan daripada eksperimen ini. Here is